Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد, surah 73 Renggang Baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi. Amin. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawa sini sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Pertama, takut akan api neraka, dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Yang kedua, semua pada nikmat akhirat ini lebih tinggi daripada yang pertama, dan zuhud yang terjadi daripadanya zuhud sekalian yang haram. Dan bermula ibadat serta harap lebih afdal daripada ibadat serta takut, kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Ketiga, dan iaitu yang lebih tinggi, bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan ini zuhud sekalian arifin. Tengok situ, kau banyaklah jual. Baik, kita masih pada bab bicarakan zuhud. Apa dia zuhud? Kita sebut dulu. Memandang akan akhirat, berpaling daripada melihat dunia. Berpaling daripada dunia, memandang akan akhirat. Dunia ini barang, kalau halaluha hisabun wa haramuha adabun. Barang kalau dunia ni, kalau halal kena hitung, dihisablah. Nah, dihitung esok. Ya, bila dihitung tu kena tunggu lambat. Wa haramuha adabun. Kalau haram kena azab. Jadi ke mana-mana dunia pun, walau bahagian hak positif pun tak mudah juga di hari akhirat. Kita kira tu bahagian hak positif dah halal dah, kita ambil hak halal, kena hitung. Sebab disebut oleh Nabi, setiap kali kita ni, harta yang kita ambil ni akan ditanya dari mana belanja untuk apa. Jadi sebab itulah bila jadi orang tinggal dunia tu, dia jadi orang dia nak dekat dengan Tuhan tu mudah. Proses dia nak dekat dengan Tuhan tu jadi mudah bila tinggal dunia. Dia tak mikir dah dunia. Orang yang dunia dia cari, tapi hak halal mujahadahnya lebih. Dia bayar Kata pengarang, dan ketahui olehmu, wajib tahu bahawasanya sebab bagi zuhud itu, sebab bagi zuhud 3 perkara. Sebab bagi zuhud maksud dia faktor marinya zuhud, faktor adanya zuhud tu kerana 3. Maknanya kalau nak dapat asal zuhud, kena ada sebab ni. Yang pertama, takut akan api neraka, dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Kita sebut sekalian ni,
Zuhud pertama ialah zuhud kerana takut api neraka. Oleh sebab kerana adanya takut neraka jadi zuhud. Maksudnya bila dia takut neraka tu, dia tak memandang kepada dunia yang keji, pergi kepada akhirat yang abadi. Maka hal ni lah peringkat paling bawah bagi sebab. Ni sebab ni, tapi sebab ni menunjukkan tingkatan dah. Faham? Itu sebab pertama. Jadi barangkali sebab itu boleh berhimpun. Kita pergi kat gitu. Sebab kedua pula dia boleh berhimpun. Baca dulu pasal ada ansur nombor 2 ni. Jadi sebab hak pertama ni takut ke neraka. Bila takut neraka, tinggal dunia. Soalnya tak memandang dunia. Tinggal lagu mana kita hidup dengan dunia. Pakaian, kenderaan, anak pinak, rumah tangga, kain dunia belaka. Masuk dia dalam hati tu dah letak. Pasal apa? Pasal takut kena azab dia di hari akhirat esok oleh Allah SWT. Lalu dia tidak memandangkan dunia sebagai perkara yang dia pentingkan. Dunia digunakan sebagai alas untuk berjalan menuju ke akhirat. Kampung asal kita, tu nenek Adam dan Hawa, tu kampung asal. Nak balik kampung asal ni, maka nak balik kampung asal itu, janganlah dalam hati itu ada dunia. Takut dok siapa kampung asal pergi kampung lain. Kampung lain itu kena azab. Itu yang pertama. Yang kedua, gemar pada nikmat akhirat ini lebih tinggi daripada yang pertama. Hak tadi kerana takut azab ataupun takut kepada neraka tadi. Yang kedua ni kerana nak nikmat syurga, nikmat di syurga. Hak nyata dan lebih besar nikmat di syurga. Nikmat tu sudah ditunjukkan oleh Allah di alam barzah lagi. Maka orang yang ada potensi nak masuk syurga, maka dibukakan pintu syurga di dalam kubur tu, buka dah, jadi kena hawa dah. Maksudnya kita ni dah kalau bisa atas dunia, nak pergi majlis dewan besar, aircon kuat, dah masuk pintu tu rasa sejuk dah. Ataupun dengan suasana musim kemarau ni, musim hujan gini, tapi saya dulu ni ada macam panas-panas gitu. Start bulan 3 lagi musim panas. Katakan sampai 40 darjah Celsius, 38, 39 darjah Celsius panas. Kita pun masuk Maidin ke, masuk Jaya ke, kita masuk je duduk kat pintu. Itu ada pintu tutup duduk kat pintu, kita duduk situ pun sedap sejuk. Orang duduk dalam kubur tu berasa sedap. Duduk dalam kubur berasa dah sejuknya syurga. Tempias. Ada pun orang hak mana tak ada potensi nak masuk syurga, ada potensi masuk neraka, duduk dalam kubur berasa dah bahan panas. Duduk dalam kubur tu berasa dah bahan panas. Nak kata mana? Tamsil yang nampak faham dah. Duduk dalam, kalau duduk dalam ramai dia, duduk dalam Jaya sejuk. Kita nak tubik tu air sepanas, tubik je panas lalu. Api pada bangunan ni berasa lalu panas. Kalau musim panas, sakit kepala lalu pasal sejuk pergi kat panas. Boleh faham, sakit kepala lalu. Jadi duduk dalam kubur, dia sudah memberi gambaran kita ini berpotensi ke mana selepas daripada alam barzah. Alam pemisah. Barzah maksud dia pemisah. Barzah ni penghadang maksud dia. Luarnya penghadang. Iskak gitu. Tu orang panggil barzakhun. Satu penghadang antara dua alam. Antara alam dunia dan alam akhirat. Dalam Quran sebut barzakhun la yabghiyan, dua lautan ada penghadang. Lautan itu lautan yang berlainan sifat, tidak bercampur akan dua lautan itu kerana ada penghadang. Waktu orang ambil video, dia sungguh warna biru pekat dengan warna keruh, dia dah campur, dia ada macam sempadan panjang.
Itu disebut dalam Quran la yabghiyan, dan capu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya lautan itu ada penghadang. Barzakh itu nama begitu, penghadang, satu alang yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Bumi, dunia atau akhirat. Marajal bahraini la. Lihat marajal bahraini la. Itu berkenaan dengan lautan, dua lautan. Okey, baik. Jadi yang kedua ni orientasinya gemuk kepada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama ni, lebih tinggi daripada takut ke neraka. Dan zuhud yang terjadi daripada nikmat akhirat orientasinya itu zuhud sekalian yang harap. Harap maksudnya waktu bainal khaufi war raja. Duk pada martabat ar-raja tu lebih tinggi. Antara khauf dengan raja, jadi raja lebih tinggi daripada khauf. Bila raja lebih tinggi daripada khauf, orientasinya nampak syurga. Nampak nikmat dalam syurga, ibadat saudagar. Tadi ibadat hamba. Bila hamba ni takut kena azab. Macam hamba-hamba atas dunia, tamsilah hamba atas dunia. Dah orang kerja takut kena rodang, kena denda oleh tuang. Dah. Jadi takut tu buat sungguh kerana takut. Tapi dari segi tingkatan lebih baik orientasi nak syurga daripada takut neraka. Takut neraka tu bukan haram. Takut neraka tu sudah masuk martabat ikhlas dah dengan ijma' ulama. Maknanya nak amal kerana takut neraka, ijma' ulama tu ikhlas dah. Jadi cuma ikhlas itu martabatnya rendah daripada orientasi masuk syurga. Itu ibadat saudagar. Nak berdagang dengan Tuhan, nak jual ke Tuhan barang yang murah je. Harta benda kalau kita ada banyak mana sekalipun atas dunia ni, orang paling kaya sekalipun, dengan jiwa kita, siapa bawa ke mati, dia bunuh musuh contohnya dalam perang, termasuk tu makna. Jadi galang gantinya syurga tu jauh lebih mahal. Tuhan pemurah nak beri syurga dengan sikit je dengan kita. Mana kita punya nyawa pun sikit je benarnya, nisbah kepada nikmat Tuhan beri lebih banyak. Tu orientasi tu lebih tinggi pada tadi. Takut ke neraka. Ibadat saudagar menjadikan kehidupan ini jual beli dengan Tuhan. Kita nak beli syurga mahal. Tu martabat kedua. Dia cakap ni sebab, tapi huraian tu boleh pergi situ sebab ia kait dengan martabat ke. Gitu. Jadi zuhud peringkat kedua lebih tinggi, iaitu zuhud mengingat akan nikmat syurga, nikmat yang Tuhan janji. Ini yang panggil zuhud sekalian yang harap. Sekalian yang harap tu hak rojak lah dia, mengharapkan redha Allah, rahmat Allah, balasan daripada Allah. Dan bermula ibadat serta harap lebih afdal daripada ibadat serta takut. Cakap pasal ni, kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Maksud dia, kita beribadat, orientasi kita takut neraka, dia lebih rendah daripada beribadat orientasi dia nak syurga. Kerana orientasi nak syurga itu, dia orientasi itu dia berserta muqaranah dia dengan kasih. Kasih maksudnya hub. Kasih. Walaupun kasih itu kepada makhluk. Makhluk apa? Syurga. Kasih kepada syurga tanda kasih kepada Allah. Takut kepada neraka tanda takut kepada Allah. Pada level orang awam, level orang syariat lagi. Dah syariat pun padang dah, nak syurga tu padang dah dengan tu. Melepasi dah fardu ain, padang dah, tak ada masalah dah. Dia ada martabat lebih tinggi. Jadi nak faham. Jadi yang kedua ni
Ibadat serta takut kerana harap itu melazimkan ia akan kasih maksud hubbullah. Bila cinta Allah, cinta segala apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuklah perintah Allah hak cari syurga, beramal apa ni dengan ganjaran syurga yang Allah tahu masuk dalam makna belaka. Orientasi itu ia pertengahan, lebih tinggi daripada takut pada neraka, tapi ia pertengahan, tak paling tinggi lagi, pertengahan. Kalau kita ni berasa kita beramal kerana benda ni, kita tanya diri masing-masing kita beramal ni kerana benda, kerana takut neraka ke, kerana nak syurga ke, kerana kedua-duanya ke. Hak tu kita dengan Tuhan, dan Tuhan tahu nilai peratusan tu banyak ke mana kita. Kalau kita ni orang pandai, kita nilai kita semayang pang ni belum mana banyak. Dia ada tanda korinah tu banyak lah, ada tanda pada diri kita. Dasar kepada cara kita pelihara semayang lah, ke mana semayang awal waktu, dok awal waktu, semayang molek, dok molek, sunat banyak kedok, ada makna belaka. Sebab kalau orang takut, kalau tamsil orang takut atas dunia, takut ke majikan, dia buat kerja sungguh bila majikan tengok, dan dia buat tu sekodoh majikan arah. Majikan tak arah, walaupun majikan suka, dia tak buat. Tu takut akan neraka. Hak bahagian al-khawf. Ada pun hak tamsilan bagi orang hak buat amalan, Tuhan berasa nak winda ke dia. Tuhan nak winda dia. Kalau kata majikan, tamsilan majikan nak winda lain dia, selain daripada gaji dia. Ibana orang yang gaji benda hak majikan nak suruh dia buat juga. Barang sunat buat banyak juga. Tu antara tanda. Jadi tanda tu boleh nampak kita buat ada sunat, tapi tetap hak tu level syariah ni. Nampak tak? Tinggi dah, tengah tu level kedudukan tengah. Bama kita pun semayang rawatib, qabliyah, ba'diyah, witir pula, duha pula, sunat fajar pula, tahajud lagi, baca Quran banyak, zikir, barang sunat-sunat belakang, sedekah banyak. Hak tu orientasi nak syurga, nak redha Allah, syurga ni. Hak tinggi lagi, dah masuk lagi ni. Yang ketiga, tengok yang ketiga baru lebih tinggi. Dan iaitu yang lebih tinggi, bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling dan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan kabaran yang lain daripada Allah Ta'ala. Guana ni, maksudnya yang ketiga ini lebih tinggi daripada orientasi nak syurga, nak ganjaran. Dia lebih tinggi ini, maksud dia kata membesarkan di zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling daripada lain daripada Allah. Ini berpaling daripada makhluk, berpaling daripada makhluk kepada melihat, memandang kepada Allah semata-mata. Itu maksud yang lebih tinggi. Bila melihat Allah semata-mata, tak mikir pasal syurga, tak mikir pasal neraka. Orientasi yang panggil kepala otak tu, dia mikir semata-mata kerana Allah, tak mikir takut neraka, tak mikir nak nikmat syurga. Jadi lebih tinggi daripada keduanya. Itu peringkat ketiga. Dan itu zuhud sekalian arifin. Ini zuhud orang arifin. Zuhud peringkat paling rendah tadi, zuhud orang yang khaifin, orang yang takut kepada azab Allah. Zuhud peringkat kedua, zuhud orang yang rajak, orang yang mengharap. Zuhud peringkat ketiga, zuhud orang arifin. Arif, orang yang kenal Tuhan. Orang panggil arifin, ahli makrifah, ahli makrifah. Makrifah, boleh bagi pula makrifat syariah, makrifat hakikat.
Marifat hak syariah tadi sekurang-kurang itu marifat kenal Tuhan pasal ada fardu ain tau. Selesai. Tak awam. Nak syarat-syarat sahnya akidah apa semua kena ada marifatullah juga. Atau orang panggil ke mana-mana pun orang kita ni orang harus mengaku orang harus sunnah cuma kena kenal lah ilmu marifat, ilmu syariah. Ilmu syariah, ilmu zahir ni hak semayang, puasa, zakat semua tu ilmu syariah. Hak Tuhan turun hukum hakam tu syariah. Sekurang-kurang pegang hak tu dan laksana semampunya tu syariah, ahli syariah. Itu makrifat usuluddin. Nak kenal Tuhan. Sekurang-kurang fardu ain makrifatullah, hak sifat 20 kena faham. Pegang sungguh-sungguh. Bahawa tu hakikat tu hak lebih tinggi. Ahli makrifat hak merujuk pada arifin tingkatannya lebih tinggi. Bila buat amal tak mikir tentang azab neraka ataupun tentang nikmat syurga. Jadi macam orang panggil nampak Tuhan maksudnya nampak redha Tuhan semata-mata, nak mengejar redha Tuhan. Macam orang kasih nak biar kasih kita suka. Dia nak biar kasih kita suka ni buat benda hak dia suka. Tak ada lihat lain dah, buat benda hak dia suka. Ni buat benda hak Tuhan suka kita. Tanpa memikirkan apa balasannya daripada Tuhan hak kita nak sukakan itu. Gitu. Jadi bahasa learning orang kaji psikologi panggil dia unconditional love. Bahasa psikologi orang ngaji. Cinta yang sebenarnya ialah cinta yang tanpa syarat. Cinta tanpa syarat maksud kita cinta tak ada tanpa balasan-balasannya. Gitu. Kita dengan Tuhan bila dah tingkatan tinggi gitu, cintakan Allah tanpa mengharapkan balasan daripada Allah. Balasan syurga, nikmat. Padahal Allah telah menjadikan dan Allah tidak mungkin janji. Pasti Allah akan memberi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tak mungkin janji. Allah akan beri hak dia janji dah. Bila orang cinta dia, boleh syurga akan boleh neraka. Sebab Tuhan tak mungkin janji. Cuma di sisi kita ni sebagai makhluk, bila kita buat benda hak Tuhan suka, menunjukkan tanpa mengharapkan balasan, menunjukkan kita ni ada unconditional love ataupun cinta tanpa syarat dengan Tuhan. Tak boleh buat maknanya nak minta sesuatu pada Tuhan. Padahal Tuhan janji dah. Nak menunjukkan ini arifin. Orang betul-betul kenal Tuhan, dia tak minta dah dengan Tuhan balasan dah. Kerana dia cinta tanpa syarat. Itu perumpamaan lah tamsil dunia tu macam orang cinta. Dan bahawasanya zuhur yang lebih sempurna, ni lebih pada itu lagi. Ingat habis dah sini. Pak sebut 3 sini tingkatan tinggi sekali itu arifin. Dan bahawasanya zuhur yang lebih sempurna, zuhur pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat, dan kurang daripadanya zuhur pada dunia saja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedak-sedak atau lain. Dan kurang daripada ini zuhur pada harta saja, tiada pada kemegahan dan lain-lainnya, atau zuhur pada setengah perkara, tiada pada yang setengah lain. Dan akhir ini sedang-sedang zuhur kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingin daripada harta, maka zuhur padanya lebih utama. Tak, berarti situ dulu. Baik, ini macam penggalan dan tak lagi sikit ada uci ni. Jadi hak ni pula ni habis dah 3 bahagian tadi. Ni cerita lain kan. Dia cerita dalam bahawasanya zuhur yang lebih sempurna, ia nak kabar huraian. Ia ungkap balik tu peringkat sehingga kepada hak cinta dunia tu. Jadi rendah daripada tinggi sebut
Zuhur yang lebih sempurna, zuhur pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat. Itu seperingkat pingkat dulu. Seperingkat martabat tinggi kali. Lebih sempurna. Ini yang tinggi kali, iaitu zuhur pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat. Jadi paling sempurna ni semata-mata kerana Allah tadi tak ada orang tengok dunia dah tengok, nak balasan gitu gini dah. Ni bawah sikit pada dia dan kurang daripada hak lebih sempurna zuhud pada tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat. Bawah sikit pada dia. Maknanya kalau buat nombor ni nombor 2 tadi nombor 1 daripada atas. Cakap hak atas tadi dari segi sebab ada 3 sebab. Sebab pertama paling rendah, sebab kedua pertengahan, sebab ketiga paling tinggi. Faham pada waktu hak ni patut maknanya kalau kita mudah faham buku moden kau buat perenggai buku moden kan. Bila perenggai ni nak khabar hak tinggi sekali patut ulang, hak tinggi sekali begini. Yang pertama iaitu sempurna, zuhur lebih sempurna ialah tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat. Patut kurang daripada hak pertama ni. Start tinggi dulu, patut kurang pada tu ialah zuhur pada dunia sahaja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedak-sedak seronok atau lain-lain seumpama itu. Seumpama hak kemegahan, hak harta, hak bersedak-sedak, harta, kemegahan dan juga berseronok-seronok, 3 jenis. Kurang daripada hak atas tadi, hak sempurna zuhur. Dan kurang daripada ini nombor 3. Jadi ini nombor 2. Nombor 2 hak bawah. Bawah daripada hak lebih sempurna zuhur tadi ialah zuhur pada dunia sahaja. Masuk zuhur pada dunia sahaja. Dunia ni harta, dunia kemegahan, dunia bersedak-sedak, dunia. Maksud dia buang belaka hak nama atas dunia. Pegang contoh tak? Geloran Datuk Tan Sri Tun apa sahaja. Kecek-kecek, pingat, PJK, Istana Syariah Lewi, PJK, paling endos sekali. Ni masuk dalam ni Jadi kita zuhur daripada tu. Zuhur kemegahan, orang panggil harta, ada aset 20 juta, 50 juta, 10 bilion, 1 bilion ku anda. Ada ladang 1000 hektar, ada kereta 2-30 buah, ada bini comel, masuk dalam ni belakang. Bagi yang sedap-sedap, makan sedap, manyuk. Tahu? Bini 4 orang gila tiap-tiap malam, masuk dalam ni belakang. Jadi zuhud daripada dunia tu. Zuhud daripada dunia. Dan kurang daripada ni. Tu zuhud daripada dunia, benda tu halal. Dan kurang daripada ini nombor 3 ke bawah lagi. Dan kurang daripada ini zuhud pada harta sahaja, tiada pada kemegahan. Harta dia zuhud, dia tak kisah tak apalah aku mu nak pergi tanah aku tak ambil, mu nak pergi projek aku tak ambil, tak, mu nak pergi PT aku tak ambil. Tak ambil. Tapi pada kemegahan no. Tapi kalau mu pakai aku no. Susah juga. Mi bakat aku nak, kaya apa semua tak aku dah esok. Tambah. Aku nak ada bakat. Jadi itu kapung untuk mulu dah apa dah. Tak kapung. Bakat tu. Tak apa. Nak jadi adung, nak jadi ahli parlimen. Bakat tu. Tak. Jadi nak tu. Kaya tak ambil. Benda lain tak ambil. Benda lain nak bakat. Fakhrun. Jadi ini hak nombor 3 dan lainnya contoh-contoh kita sebut ni. Atau ni merujuk pada hak nombor 3 ni. Zuhud pada setengah perkara, tiada pada setengah yang lain.
saat ni kan harta nak kemurahan, harta tambah kemurahan nak suhu pada sekian dan tambah sekian lain. Jadi tidak sepenuh, tidak 100% zuhud akan semua yang kait dengan dunia tadi. Sebenarnya kemegahan itu masuk dalam makna dunia. Dia bisa ni nak wikap orang tu separuh rambut. Bak pakak no. Jawatanmu ya aku no. Ya aku dah ada ambil projek pun aku rambut projek. Jatuh. Jadi hak ini zuhud separuh bagi. Dan yang akhir ini merujuk kepada yang nombor 3 saat ni. Kalau kita cerita saat ni kalau sedaif zuhud, selemah zuhud. Mana lupa zuhud tak sempurna atau tak comel. Tapi boleh tahan juga, ada zuhud juga. Harta rambut bagus dah padahal. Kalau tanya kita, kalau kita nak harta, aku bakar aku nak harta. Mau nak pergi tanah aku nak, mau nak pergi bangla aku nak, mau nak pergi kereta aku nak, mau nak pergi pakar aku tak ambil, sakit jiwa main boleh pakar. Ada setengah orang gitu, termasuk dalam makna nombor 3 ni ya. Orang nak pakar saja tak ambil harta, orang nak harta saja tak ambil pakar. Separuh nak, tolong separuh. Zuhud sebahagian. Ini sebab yang tuan Zuhud. Kerana kebegahan itu lebih razak dan lebih dingin daripada harta. Cuma kalau dia beri contoh ni, tu biasa orang nak sebab sedap tu lagi. Dan tahu tu kedua, pakar tu lebih sedap daripada boleh harta. Tahu kita ni kalau akar bodoh kita ni, mana kita ni boleh pakar. Pasal tak tu roh-doh di iktiraf. Akar bodoh kita ni kalau kita mikir akar, aku baik, aku nak harta, kalau nak wiyat aku nak harta. Aku tak ambil jabatan. Maknanya saat ni tak akib kepala aku. Jadi dia kata hak kemegahan ni lebih nak, hak orang nak lebih kemegahan no. Hak orang sanjung, jadi orang tabik, orang lalu orang bangun daripada kursi, orang tunduk sikit, orang urus salam ujung tangan kita tak, panggil YB contoh. Maknanya dia kata tu orang nak lagi. Tak, orang nak lagi. Pasal lebih razak benda gitu. Dan lebih diingin daripada harta. Maka zuhud padanya lebih utama. Maka zuhud padanya pada fakhrun, kemegahan tadi lebih utama. Tambah ke pangkat itu lebih utama pasal benda tu orang nak. Tapi bukan semua orang, tak ramai orang. Peratus kan hak boleh kemegahan ni tak ramai. Boleh ke jawatan ni mana ramai dalam masyarakat. Hak kebanyakan orang ramai, orang majoriti adalah bukan pemimpin, bukan pemegang jawatan. Jadi mengelakkan nak kepada itu, maksud dia hati biar zuhud kepada kedudukan pangkat jawatan itu lebih utama daripada zuhud kepada harta. Walhal kesemuanya itu dituntut supaya zuhud. Kalau nak comel, zuhud harta, zuhud pangkat kedudukan, kemegahan tadi. Dipanggilnya hubbul jah, nak kemegahan, cinta kemegahan. Ada satu bab, hubbul jah, satu penyakit hati. Baik. Dan bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakir itu dah sama. Dan bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakir. Kita tinggal situ dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.